Epistemologi. Epistemologi merupakan gabungan dua perkataan iaitu episteme dan logo. Episteme bermaksud pengetahuan manakala logo bermaksud ilmu atau sains. Maka epistemologi adalah kajian sains iaitu asal atau sumber pengetahuan, struktur, kaedah dan kesahihan pengetahuan. Ia merupakan cabang falsafah yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal terjadinya pengetahuan, metod atau cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan. Tiga aliran dalam epistemologi iaitu rasionalisme, empirisme dan skeptisme. Rasionalisme merupakan sebuah pengertian yang mengatakan bahawa akal adalah kaedah mencari dan mengukur pengetahuan. Pengetahuan pula dicari dengan akal manakala penemuan juga diukur dengan akal. Diukur dengan akal bermaksud diuji sama ada penemuan itu logik atau tidak. Dengan akal juga peraturan untuk mengatur manusia dan alam telah dilakukan. Ini juga bermaksud bahawa kebenaran itu berdasarkan akal. Contohnya, lukisan dan tulisan ini terhasil kerana ada tangan manusia yang melukisnya. Empirisme pula merupakan perkataan yang berasal dari kata Yunani empirikos yang bererti pengalaman. Aliran yang menganut kepercayaan bahawa sumber pengetahuan adalah empiris disebut empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksudkan adalah pengalaman panca indera. Dalam aliran ini, panca indera merupakan salah satunya instrumen yang paling tepat untuk menghubungkan manusia dengan dunianya. Bukan bererti bahawa rasional tidak penting, namun nilai rasional itu tetap diletakkan dalam kerangka empirisme. Contohnya, saya mengetahui air itu sedap setelah saya meminumnya. Skeptisme pula pada umumnya bermaksud suatu falsafah yang menyatakan bahawa ilmu yang pasti terhadap sesuatu hakikat mungkin dapat dicari tetapi tidak akan dijumpai. No one does know, no one can know. Ilmu pengetahuan bersumberkan pengalaman dan panca indera adalah ditolak dan tidak boleh dipercayai. Hujahnya adalah kerana semua itu merupakan suatu ilusi. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, terdapat 4 sumber pengetahuan. Pertama, panca indera. Kedua, akal. Ketiga, intuisi. Keempat, wahyu. Panca indera adalah maklumat yang diproses oleh otak hasil daripada pengalaman yang diperolehi melalui panca indera termasuk diri sentuh, bau, rasa, lihat dan dengar. Ia adalah sumber utama yang digunakan bagi menjustifikasikan kepercayaan seseorang terhadap apa yang ditanggapinya, di mana 3/4 daripada ilmu adalah bersumberkan kepada sumber panca indera. Contohnya, manusia dapat mengetahui sampah itu busuk melalui deria bau. Akal merupakan fungsi dari organ yang secara fizik bertempat di dalam kepala iaitu otak. Keunggulan akal yang paling utama ialah kemampuan yang menangkap esensi atau hakikat dari sesuatu tanpa terikat pada fakta-fakta dan merupakan sumber pengetahuan yang utama. Dengan akal, manusia dapat membuat pertimbangan antara yang baik atau buruk tertakluk kepada kaedah logik induktif dan deduktif. Aliran rasionalis penggunaan akal banyak menggunakan kaedah deduktif dalam menyusun pengetahuannya. Contohnya, berhenti merokok kerana merokok tidak baik untuk kesihatan. Intuisi adalah pengetahuan yang hadir secara tiba-tiba dalam kesedaran. Intuisi juga boleh hadir pada bila-bila masa. Sebagai contoh, gerak hati ataupun firasat. Wahyu banyak digunakan oleh individu bagi menjustifikasikan kepercayaannya, terutama sekali yang melibatkan persoalan keagamaan. Umpamanya, ia digunakan untuk wujudnya Tuhan, para malaikat, hari akhirat, penciptaan alam daripada tiada kepada ada, kekalan roh, kewujudan syurga dan neraka. Terdapat 2 kaedah bagaimana wahyu disampaikan, iaitu pertama melalui penurunan kitab wahyu seperti Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran kepada Rasulnya. Kedua, melalui ilham Tuhan yang diwahyukan melalui seorang Nabi kemudiannya disampaikan kepada mereka yang lain. Sumber kedua ini lebih dikenali sebagai hadis. Dalam epistemologi, kita akan membincangkan tentang 4 teori iaitu teori kebenaran koresponden iaitu teori kesesuaian, teori kebenaran koherens iaitu teori keteguhan, teori pragmatik dan teori agama. Teori kebenaran koresponden atau teori kesesuaian merupakan teori pernyataan adalah benar jika isi pengetahuan itu bersesuaian dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contohnya, jika seseorang mengatakan seremban terletak di negeri 9, maka pernyataan itu adalah benar disebabkan kandungan pernyataan itu sesuai dengan objek atau realiti yang sememangnya seremban itu terletak di negeri 9.
Teori kebenaran koherens atau teori keteguhan merupakan suatu pernyataan dianggap benar apabila ia bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori ini kebanyakannya terdapat dalam matematik kerana matematik adalah ilmu yang disusun berdasarkan beberapa pernyataan asas dianggap benar. Contoh yang mudah dicapai ialah cara manusia membuat pengiraan matematik. Teori pragmatik pula, suatu pernyataan, teori atau dalil itu benar apabila ia memiliki kegunaan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kebenaran tergantung pada manfaat dan kesannya atau hasil yang memuaskan. Contohnya, ilmu trigonometri diperlukan untuk menentukan arah, mereka bentuk dan membangunkan sesuatu ruang. Teori agama pula, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan kriterianya sendiri memberi jawapan atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, sama ada tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Jika ketiga-tiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasional dan akal manusia, dalam agama yang dikedepankan adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Teologi ilmu ialah satu disiplin ilmu yang bicarakan tentang hakikat Tuhan, hakikat alam semesta dan hakikat manusia. Perbahasan dalam disiplin teologi melahirkan beberapa aliran bersifat kualitatif dan kuantitatif di mana setiap aliran mempertahankan pendapat masing-masing tentang suatu hakikat dan kewujudan. Ciri-ciri ontologi ilmu. Yang pertama, mempunyai kaedah dan metodologi. Kedua, koheren dan konsisten. Ketiga, sistematik. Keempat, rasional. Kelima, komprehensif. Keenam, radikal. Dan ketujuh, universal. Epistemologi dalam Islam. Pandangan Islam dalam epistemologi memainkan peranan penting dalam masyarakat di mana ia merupakan pandangan hidup yang merangkumi aspek kehidupan dunia dan akhirat. Sumber epistemologi dalam Islam, Al-Hawasul Khamsah, Al-Aqlus Salim, Al-Khabarus Sadiq dan Iham. Selain dari itu, Al-Quran Hadis juga menjadi sumber utama ilmu yang sememangnya tidak diragukan kerana ianya merupakan kebenaran mutlak yang membawa kepada keyakinan seseorang. Sumber hukum tambahan yang ditetapkan oleh fuqaha, qiyas, ijma', istihsan, maslahah, siasah syar'iyah dan masalah mursalah. Secara umumnya, epistemologi Islam begitu menekankan ilmu yang bertaraf keyakinan dalam maklumat akhir, sesuatu perkara yang punya unsur-unsur kebenaran secara mutlak. Islamisasi dalam Islam. Konsep Islamisasi ilmu merupakan suatu gagasan ilmiah yang merujuk kepada proses pengislaman dalam elemen ilmu. Proses menyaring, menyucikan dan membersihkan ilmu yang hakikatnya benar dari sebarang elemen yang rosak seperti prasangka, jahil, hasad dengki dan seumpamanya. 3 faktor penting dalam proses Islamisasi. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tunggak utama konsep Islamisasi. Kedua, Rasulullah SAW merupakan sarjana utama dalam konsep ini. Yang ketiga, berkonsepkan secara menyeluruh dan kritis. Segala anasir negatif ditolak dan dijauhkan.